Okey, seterusnya kita nak tengok aktiviti 9.1, mengkaji pencernaan kanji dalam sampel makanan. Penyataan masalah. Apakah hasil tindakan enzim amilis terhadap kanji? Ini masalah yang kita nak kaji dalam eksperimen ni. Hipotesis. Enzim amilis menghidrolisiskan kanji kepada gula penurun. Gula penurun ataupun maltosa. Kan sebelum ni kita belajar kan? Ingat ya? Semua gula disakarida adalah merupakan gula penurun kecuali sukrosa. Gula penurun ada 3. Termasuk maltosa ni, maltosa ni adalah merupakan gula penurun. Nanti awak refer balik bab sebelum ni, gula penurun. Kategori gula mana lagi yang diistilahkan sebagai gula penurun. Okey, pemula ubah yang dimanipulasi kehadiran enzim amilis. Pemula ubah bergerak palas kehadiran gula penurun. Pemula ubah yang dimalarkan suhu kukus air pada 37 darjah Celsius. Kepekatan ampaian kanji. Dan isi padu campuran. Bahan yang kita gunakan larutan enzim amilis 0.5%. Ampaian kanji 1%. Larutan iodin, larutan Benedict dan air suling. Radas, tungku kaki 3 sebab kita nak buat pemanasan. Penuh Bunsen, kat sedawai untuk kita letakkan bika. Bika 500 ml. Pemegang tabung uji. Termometer, jam randik, tabung uji, penitis, rod kaca dan silinder penyukat. Apa saja bahan yang kita gunakan, radas yang kita gunakan, kita kena nyatakan. Okey, kita tengok prosedur yang pertama. Label 2 tabung uji sebagai A dan B. Okey, ini A, ini B. Okey. Ni, saya dah besarkan. Kita labelkan sebagai A, 1 dan sebagai B. Tambahkan 3 ml ampaian kanji 1% ke dalam setiap tabung uji. Okey, kita tambahkan 3 ml kanji 1%. Ini pun 3 ml kanji 1%. Apa yang kita buat dekat A, kita juga buat dekat B. Ini adalah pembola ubah yang dimalarkan. Okey. Jadi saya tulis kat sini. Ini adalah pembola ubah dimalarkan. Okey, nombor 3. Isikan tabung uji A dengan 3 ml larutan enzim amilis 0.5%. Okey. Dan tabung uji B dengan 3 ml air suling. Ini air suling. Sama tak? Tak sama kan? A isi lain, B isi lain. Ini adalah pembola ubah yang dimanipulasi. Okey, yang keempat, rendamkan kedua-dua tabung uji di dalam kukus air bersuhu 37 darjah Celsius selama 10 minit. Kukus air, dua-dua rendam 37 darjah Celsius. Masa sama itu 10 minit. Ini adalah pembola ubah yang dimalarkan. Malarkan tu maksudnya sama kan? Dimalarkan. Okey, nombor 5. Selepas 10 minit, keluarkan 2 ml larutan daripada tabung uji A dan masukkan ke dalam tabung uji yang lain. Tambahkan 3 titis larutan Benedict ke dalam tabung uji tersebut dan panaskan di dalam kukus air mendidih selama 1 minit dan perhatikan perubahan warna. Okey, macam ni.
Awak dah panaskan ni selama 10 minit tadi ni. Ini kita dah panaskan selama 10 minit tadi kan. Lepas 10 minit, kita keluarkan, ambil 2 ml daripada larutan A ni. Ambil 2 ml daripada larutan A ni, ambil 2 ml. Masukkan dalam tabung uji lain. Masukkan dalam tabung uji lain. Masukkan tabung uji yang baru. 2 ml. Kemudian kita titiskan Benedict sebanyak 3 titis. Larutan Benedict ni dia warna biru. Sebab tu larutan kat dalam ni dia tukar warna biru. And then kita masukkan balik dalam kukus air tadi selama 1 minit. Masukkan balik tabung uji ni, masukkan dari dalam kukus air selama 1 minit. Dan kita perhatikan perubahan warna yang berlaku kat sini. Okay, itu yang pertama. Tadi kita dah keluarkan 2 ml. Baki dalam tabung uji A ni ada lebih kurang 1 ml lagi. Ada lebih kurang 1 ml lah. Lebih kurang 1 ml. Okay, baki yang tinggal. Baki yang tinggal ni kita masukkan 2 titis iodin. Kita titiskan iodin kat dalam baki yang tinggal tadi. Okay, lepas tu kita lihat perubahan warna. Yang ni adalah ujian Benedict. Ini adalah ujian kanji. Okay. Jadi setiap tabung uji tu kita buat 2 ujian. Satu Benedict, satu lagi ujian kanji. Okay. Okay, kita tengok. Step nombor 6. Step nombor 6 ini adalah pemulih ubah yang bergerak balas. Step nombor 5 dan step nombor 6 adalah pemulih ubah yang bergerak balas. Pemulih ubah bergerak balas tu maksudnya apa yang kita nak tengok hasilnya lepas kita buat eksperimen tu. Okey. Nombor 7, ulang langkah 5 dan langkah 6. Ulang balik langkah 5 dengan langkah 6 tadi ni untuk tabung uji B pula. Apa yang kita buat ujian pada tabung uji A, kita buat pada B pula. Sama. Walaupun tak ada enzim. Okey. Jelas ha? Sekarang kita nak rekodkan keputusan. Andai katalah kita buat eksperimen tadi. Okey, kita tengok sini tabung uji A. Tengok gambar rajah ni. Kita tengok gambar rajah ni. Okey. Kita tengok yang pertama. Apabila kita tambahkan Benedict, kita panaskan, kita akan dapat lihat warna mendakan merah bata. Sekiranya ada gula penurun. Contohnya macam ni. Nampak sini. Ini pemerhatian kalau tak ada langsung gula penurun, dia akan kekal warna biru. Kalau dia ada serpihan sedikit saja gula penurun, kita dapat warna hijau. Ini kalau kita dapat warna orange, maksudnya gula penurun dalam ni sederhana banyak. Tapi kalau kita dapat mendakan merah bata kat dalam tabung uji ni, dia menunjukkan kandungan gula penurun yang sangat banyak. Ini dia punya perubahan warna. Ingat ya, semua gula disakarida adalah gula penurun kecuali sukrosa. Okey. Maltosa adalah salah satu gula penurun. Jadi bila ada maltosa, kita masukkan Benedict, dia akan bertukar menjadi mendakan merah bata. Mendakan merah bata bermaksud ada maltosa. Maltosa adalah gula penurun. Okey. Kita tengok pula ujian yang kedua. Bila ada kanji, awak rasa-rasa dalam tabung uji A tu ada lagi tak kanji selepas kita
selepas kita masukkan enzim tadi. Enzim amilase kan. Kita masukkan pada suhu 37 darjah Celsius. Okey, A tu kita masukkan pada suhu 37 darjah Celsius sebab 37 darjah Celsius adalah suhu yang optimum untuk enzim amilase bertindak. Maksudnya dalam tabung uji A ni sekarang, tadi ada kanji kan? Kanji akan ditindakkan oleh enzim amilase menjadi maltosa. Jadi apabila kita buat ujian kanji pada tabung uji A, awak rasa dapat tak? Ada lagi tak kanji kat dalam tu? Kanji kat dalam tabung uji A tu semuanya telah dihidrolisiskan menjadi gula maltosa. Maksudnya kalau awak bubuh iodin kat dalam ni, kalau awak titiskan iodin kat dalam ni, awak rasa awak dapat tak warna biru tua? Tak ada. Awak tak akan dapat warna biru tua sebab dalam tu memang dah tak ada kanji. Okey, menunjukkan jadi bila awak titiskan iodin, warna iodin tu kekal perang. Tak ada, dia tak akan turn kepada warna blue black. Maksudnya dia tak ada kanji. Okey. Yang ni awak panaskan pada suhu 37 darjah Celsius. Sekejap cikgu nak betulkan lagi sekali, nak ingatkan awak lagi sekali. Masa kita masukkan tabung uji yang ada larutan Benedict ni, api ni kita kena panaskan sampai larutan air kat dalam ni mendidih sehingga 100 darjah Celsius sampai dia mendidih. Takut awak terlupa nanti. Sebab larutan Benedict ni kita kena panaskan dengan menggunakan kukus air. Kita tak buat pemanasan secara direct. Kita panaskan kukus air, maksudnya tabung uji ni kita masukkan dalam bekas air dan kita panaskan. Okey. Okey, kita tengok keputusan. A. Untuk ujian kanji, ada kanji tak? Tiada kanji. Sebab kanjinya semua sudah dipecahkan menjadi maltosa. Ujian Benedict, ada tak gula penurun? Ada. Oh, yang ni saya rasa kita kena tulis warna. Okey. Ujian iodin. Ujian iodin awak tulis sini, warna akan bertukar. Ujian iodin. Sekejap. So kita nak tulis apa? Kekal perang. Sebab tak ada iodin, tak ada kanji kan. Ujian Benedict awak tulis mendakkan merah bata. Tulis kat situ. Untuk tabung uji B, ujian iodin, warna biru tua. Ni ada kanji. Sebab kanji tu tak boleh dicernakan oleh enzim amilase. Ujian Benedict, kekal biru. Maksudnya tak ada gula. Sebab dalam tu memang kanji je. Kanji tu takkan dihidrolisiskan menjadi gula. Okey, soalan. Perbincangan. Jelaskan tindak balas yang berlaku di dalam tabung uji A. Jadi awak katalah, kanji di dalam tabung uji A telah pun dihidrolisiskan oleh enzim amilase menjadi maltosa. Salin jawapan cikgu bagi tu. Nombor 2. Apakah tujuan menyediakan tabung uji B? Adalah sebagai eksperimen kawalan. Kesimpulan, adakah hipotesis diterima? Ya. Cadangkan satu kesimpulan yang baru. Salin balik hipotesis.
iaitu enzim amilase menghidrolisiskan kanji kepada gula penurun ataupun maltosa. Jadi untuk aktiviti 9.1 ni, saya nak awak salin dalam buku laporan eksperimen amali dan juga awak lukiskan gambar rajah ni. Radas memang kena lukis. Wajib. Radas memang kena lukis. Okey? Tajuk semua sampai sini lah ya. Sampai habis lah. Okey, itu saja untuk eksperimen 9.1.